Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Najwa binti Muhammad Zamauri 196666. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan kajian kualitatif dan kuantitatif. Untuk kajian kualitatif, kumpulan kami telah memilih analisis bahasa komunikasi bangsa minoriti Negrito menerusi pengimbuhan dan peminjaman kata. Bangsa minoriti Negrito ini merupakan kumpulan orang asli yang terawal yang datang ke tanah Melayu, iaitu dari kelompok orang asli. Kumpulan minoriti ini dianggap sebagai mundur, primitif dan tidak membangun. Orang asli ini menggunakan bahasa Mandarin sebagai wahana komunikasi, tetapi telah meminjam bahasa Melayu untuk berkomunikasi dengan masyarakat luar, khususnya masyarakat Melayu. Secara khususnya, kajian ini secara deskriptif meneliti bentuk-bentuk kata pinjaman yang wujud dalam bahasa Mandarin kerana keperluan kehidupan seperti pinjaman penuh dan peminjaman kata imbuhan pinjaman dengan kata asli bahasa Mandarin serta pengimbuhan kata imbuhan pinjaman dengan kata pinjaman. Untuk kajian kuantitatif pula, kami telah memilih penguasaan bahasa Melayu penjawat awam, kajian kes di Universiti Teknikal Malaysia. Kajian ini mempunyai data-data berbentuk numerikal dan angka. Kajian ini adalah untuk mencari tahap penguasaan bahasa Melayu ke atas masyarakat Melayu, terutamanya penjawat awam. Assalamualaikum. Nama saya Nurul Amirah Nadia binti Ishak, nombor matrik 196069. Baiklah, saya akan menceritakan tentang peserta kajian bagi kedua-dua kajian, iaitu kajian kuantitatif, penguasaan bahasa Melayu penjawat awam, kajian kes di Universiti Teknikal Malaysia, dan kajian kualitatif iaitu analisis bahasa komunikasi bangsa minoriti Negrito menerusi pengimbuhan dan peminjaman kata. Bagi kajian kuantitatif, peserta kajian yang terlibat ialah penjawat awam di Universiti Teknikal Malaysia MTUN dan 4 lagi Universiti Teknikal iaitu Universiti Malaysia Perlis, Universiti Malaysia Pahang, Universiti Teknikal Malaysia, Universiti Tun Hussein On. 200 email diterima daripada pentadbir email sebagai data kajian. Pengkaji tidak terlibat secara langsung dengan kajian ini. Bagi kajian kualitatif pula, peserta kajian iaitu mengumpul dan memilih 2 orang responden lelaki iaitu Anjang bin Tanjung dan Sukri bin Perasi. Dan 2 orang lagi peserta perempuan, responden perempuan iaitu Mekyah binti Latif dan Tijah binti Latif. Pengkaji terlibat secara langsung dengan kajian ini. Kesimpulannya bagi kajian kuantitatif iaitu penguasaan bahasa Melayu penjawat awam dari segi kesalahan ejaan, imbuhan dan lain-lain di universiti adalah pada tahap sederhana dan tidak membimbangkan. Bagi kajian kualitatif pula, kajian ini mendapati tiada kata imbuhan asli dalam bahasa Mandarin. Semua kata imbuhan bahasa Mandarin merupakan kata imbuhan yang dipinjam daripada bahasa Melayu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Anis Maisarah binti Syarul Nizam, pemegang nombor matrik 195915. Pada hari ini akan membuat penerangan mengenai instrumen kajian bagi kajian kuantitatif dan kualitatif. Baiklah, saya akan teruskan dengan kajian yang pertama, iaitu kajian kuantitatif yang bertajuk penguasaan bahasa Melayu penjawat awam, kajian kes di Universiti Teknikal Malaysia. Baiklah, instrumen kajian yang digunakan dalam kajian kuantitatif ini adalah mengumpul email dan menggunakan perisian ENCOG. Okey, pengkaji telah menggunakan sebanyak 200 email yang diambil daripada pentadbir email sepanjang tahun 2013. Dan email tersebut
perlulah dalam bahasa Melayu tentunya dan mengandungi perkataan yang tidak berulang. Jadi setelah itu ia akan dikumpulkan ke dalam bentuk file teks dan dianalisis menggunakan perisian ENCODE, yang mana perisian ENCODE ni untuk memperbetulkan kesalahan bahasa. Pelopornya ialah Lawrence Anthony dan perisian ENCODE ni untuk kenal pasti kekerapan dari segi kesalahan bahasa lah. Seterusnya, tadi saya nak tambah lagi sedikit yang berkaitan dengan kajian kuantitatif tu. Kajian kuantitatif tu mula kan guna email, lepas tu dia dikumpul and then dianalisis dan diterjemah menggunakan jadual dan catapai. Okey, seterusnya kita akan melihat pula tentang kajian kualitatif. Instrumen kajian bagi kajian kualitatif yang bertajuk Analisis Bahasa Komunikasi Bangsa Minoriti Negrito menerusi morfologi peimbuhan dan peminjaman kata Mandrake. Baiklah. Untuk kajian kualitatif ni, pengkaji telah mentranskripsikan data iaitu temu bual, mentranskripsikan temu bual data, kemudiannya baru dianalisis lah. Seterusnya pengkaji ni dia memerlukan pertolongan informan untuk menterjemah dan mentranskripsi data yang diperoleh, sebab tanpa bantuan informan pengkaji pun tak tahu kan apa maksudnya, sebab ini adalah bahasa yang berlainan daripada bahasa ibunda atau bahasa pertuturan bagi pengkaji. Jadi apa yang dia kaji ialah morfologi, imbuhan dan peminjaman kata, tentunya seperti yang telah kita lihat di menerusi tajuk kajian kualitatif ini. Jadi dia dirumuskan melalui jadual dan pada akhirnya pengkaji dapat kesan yang peminjaman kata ni, morfologi, imbuhan dan peminjaman kata ni mempunyai awalan, akhiran dan apitan, dan imbuhan tu sendiri banyak didapati dan yang diambil daripada bahasa Melayu sendiri. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Harap semua dapat memahami untuk bahagian instrumen kajian kualitatif dan kuantitatif yang saya terangkan. Sekiranya ada yang tersalah, boleh maklumkan kepada saya untuk saya perbetulkan, dan sekiranya anda semua jelas dan faham, boleh komen di bawah gitu. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih kerana sudi menonton, kepada Dr. Zuraini dan kawan-kawan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera balik. Bye.